Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua? Alhamdulillah. Rasanya belum terlambat kan, saya tak mengucapkan lagi selamat hari raya. Oh, samalah Ustaz. Selamat hari raya ke Ustaz. Sama Ustaz. Memandangkan kita cuti awal dan kita masuk lewat. Alhamdulillah. Sempat lagi lah, masih bulan sebelum separuh pun Syawal. Hari ni lah kot, hari ke-15 hari ni. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ni nak menyambung dalam bahasa Arab kita. Dalam bahasa Arab, alhamdulillah, kita hari tu berhenti pada, kita dah masuk pada bahagian fi'il ataupun kata kerja. Wah. Baik, sebelum kita mula, rasanya okey juga kalau kita recap sikit untuk kita refresh apa yang telah kita ambil pada bahagian isim. Kenapa? Sebab isim ke PL? PL lah. PL, kita dah masuk bahagian PL. Kita nak ambil sikit isim, refresh saja. Kita masuk pada bahagian PL. Yalah, betul. Sebab kita kan jalan tu, bolehlah nak jalan. Takut yang belakang makin kabur hilang. Betul. Baik. Pertama hari tu kita telah sebutkan bahawa perkataan dalam bahasa Arab tu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah isim. Yang kedua ialah fi'il. Yang ketiga ialah harf. Kita dah ambil bahagian isim. Isim kita kenal dia melalui tanda. Dia terbahagi kepada 2. Dia ada tanda yang duduk di hadapan yang kita sebut sebagai didahului. Dan kita ada tanda yang duduk di belakang yang kita sebut sebagai diakhiri. Tanda duduk depan ataupun yang didahului ada berapa? Alif lam 1 kosam. Total ada 3. Total ada 3. 3. Alif lam kosam dengan alif jar. Pertama didahului Alif lam. Alif lam ke lam alif? Alif lam. Didahului alif lam kan. Boleh guna alif lam. Jangan terbalik dengan lam alif. Yang kedua didahului huruf huruf qasam. sumpah ataupun huruf qasam. Yang ketiga didahului Huruf jar. huruf jar. Huruf jar ada berapa yang kita ambil? 8. Ada 8 huruf jar yang kita ambil. Min Min ila, an ala, an ala, fi bi Ba. fi bi, Lam. la, lali. 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 Lagi sekali boleh? Huruf jar sebutkan. Min ila, An. an ala, An ala, fi bi fi bi, ka lali. lali. Betul ada. Ada 8 sahaja yang kita ambil. Baik, tanda yang duduk kat belakang ada berapa? Ada 2. Ada 2. Baik, yang pertama diakhiri tanwin. Baik. Yang kedua diakhiri Baris kasrah. Baris bawah. diakhiri baris Bawah. bawah. Baik, cantik. So ini saja. Kita ada tanda lagi tak selain pada 5 ni? Ada tambahan isim tu. Ya nun. Oh. Okay, mari kita ada tanda Ya, tambahan untuk isim. Ada berapa tanda tambahan? 2. Ada 2. Yang pertama Ya nun. Garis atas. ya nun berbaris atas di akhir
Di akhir perkataan. waw nun. Yang Dari pertama atas. ya nun baris atas di akhir perkataan. Ha. Yang kedua Wow. Waw nun di atas. akhir Baris di perkataan bagi atas. waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Tu je ke Ya, atau ya. ada Di lain depan? awalnya, Di di awal awalnya boleh ada bukan ta atau ya. Di awalnya bukan ya Ta ataupun atau ya. ta. Ya. Itu keyword penting tu. Kan? Jadi dalam semua tanda isim ni, kan, antara yang banyak ialah alif lam, huruf jar, tanwin dan tanda tambahan. Ini tanda-tanda penting yang kita nak beri perhatian sebab banyak sangat dalam Quran. Dan isim ni memang majoriti perkataannya dalam Quran berbentuk isim. Maka isim ni sangat penting untuk kita kenal dan kita hadamkan betul-betul. Domir. Saya tu domir. Satu lagi adalah domir. Domir. Termasuk juga pada bahagian Isim domir. isim. Baik. So kalau ikutkan pada rajah ni tak banyak lah. Tak banyak. Tapi tak apa, nanti kita ambil sikit latihan. Fi'il kita baru ambil satu je kan? Ya. Huwa. Fi'il kita baru ambil satu sahaja untuk huwa. Fi'il kita ada tak tanda-tanda asas yang untuk kita kenal? Baris Tanda asas untuk fi'il. Kod. isim. Didahului dengan kod. Ada kod. Beberapa tanda. Kod. Isim fi'il pun dia ada sama macam isim. Dia ada didahului dan juga Diakhiri. diakhiri. Didahului ada berapa? Tiga. Ada 3 juga. Tiga. Sama. 3. Pertama didahului Kod. Kod. qad. Kod. Kemudian didahului Sin. sin yang beri atas sa. Kemudian Saufa. didahului saufa. Saufa. Diakhiri ada berapa? Ada 2 juga. Baik, Dua. pertama diakhiri ta. Sama. ta'anis as-sakinah. Sakinah. Sakinah. Nama dia panjang sikit lah kan? Ya. Ta'anis as-sakinah. Baik, kemudian yang kedua diakhiri Nun. Nun atau kid. Nun atau kid. Nun atau kid. sebentar, diakhiri nun at-taukid. Taukid. Nun taukid ni macam mana? Nun yang Nun bersabdu. ni ada sabdu. Nun bersabdu. Lepas tu dia bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Dari atas. Baris atas. Dari atas. Baris atas. Dia mesti baris atas. Okey, baik. So nun, Itu ada 4 huruf setiap. tanwin, baris. Okey. Cantik. Sebut nun atau ukid menunjukkan penegasan. Baik, maka sama tanda asas. Kita sebutkan tanda asas untuk isim dan harf sama. Kedua-duanya mempunyai 5 tanda asas. Ya. Kedua-duanya 5 tanda asas. Di atas. Dan tanda tambahan ada 2 untuk isim. Tapi tanda asas dia ada 5. Kemudian kita dah masuk pada bahagian fi'il. Fi'il. Fi'il kita nak masukkan pada Ada fi'il 8 madi. sahaja. Fi'il. Fi'il madi. Mudhari', fi'il amal. Fi'il ada 3 Amal. pecahan. Pertama, Fi'il madi. kita ada madhi. Mudhari'. Kemudian kita Mudhari'. ada mudhari'. Amal. Kemudian kita ada amar. Ada nahi. Ada nahi juga. Nahi. Ada yang sebut ada nahi juga. So, ada Ada bahagian nahi. 4 ada yang letakkan amar dengan Amal nahi nahi. tu. Amal Baik, nahi. tapi- Lain-lain dia tak sama. Amal suruhan, nahi larangan. Ya. Kan. Siapa yang terror Hindustan tahulah nahi. Oh, nahi. Syafi. Tapi untuk permulaan kita hanya ambil madhi dan juga mudhari' sahaja. Mudhari'. Bukan kerana fi'il amar dan fi'il nahi tu tak penting. Penting. Cumanya bentuk dia tu lebih kurang macam fi'il mudhari'. Jadi aku mula-mula ni akan ada kekeliruan kan. Maka kita fokus dulu pada madhi
dan juga pada mudhari'. Kita fokus pada ini dulu. Lepas nanti baru kita akan pergi pada amar dan juga nahi, insya-Allah. Ustaz, bagi yang baru tolong explain madi itu apa, mudhari' itu apa. Madi lepas. Fi'il madhi Past tense. Past tense. dia adalah past tense. Past tense. Madhi dia adalah past tense. Past Dia tense. kan Yang perkara lepas. yang Yang telah lepas. lepas. Mudhari' Yang sekarang. Future and Tak, sekarang. sekarang. dia ada Mudhari'. Dan future. Future. Sekarang. future, Sekarang. Masa apa ni? Present tense. Present. Dengan Continuous tense. dan dia ada continuous. tense. So dia ada 3 lah. Amar. Untuk fi'il mudhari' ada 3. Saya punya sekejap. Okay. Present, future. Ada 3. Present, future and Present, continuous. future. 3 ada untuk mudhari' ni. Dia ada. So madhi menunjukkan perkara yang telah terjadi lepas. Telah terjadi. Mudhari' kita cerita tentang perkara yang sedang terjadi. Kalau dalam bahasa Melayu kita guna sedang. Saya sedang makan. So tu mudhari' lah. Mudhari'. Kan? Tapi bukan saja dia cerita tentang yang sedang dilakukan, yang nanti akan dilakukan pun menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' juga menunjukkan satu yang perbuatan continuous juga. Baik. Jadi kita akan memasukkan 8 dhamir. 8 daripada 14. Kita guna 8 sahaja dulu. Kenapa 8? Sebab 8 ni yang kerap Masa. kita jumpa dalam Quran. Dalam penggunaan pada Kita fokus 8. pada 8 sahaja dulu. Baik. 8 ni huwa, hum, hiya. Anta, antum, anti, ana, nahnu. Baik, maka 88 ini yang akan kita masukkan pada fi'il madhi dan kita akan masukkan pada fi'il mudhari'. Baik. Hum, hiya, anta, antum. Dan kita dah ambil pada sesi kita yang terakhir itu, kita dah ambil fi'il madhi untuk huwa. Untuk huwa. Dan kita kan, so inilah dia 88 yang akan kita ambil. Huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. 8 sahaja. Dhamir ataupun kata ganti diri yang akan kita masukkan pada fi'il madhi dan juga mudhari'. Kita dah ambil satu huwa yang menunjukkan untuk dia. Dia maskulin. Dia maskulin. Untuk lelaki dan juga untuk maskulin lah. Untuk maskulin. Maka kita katakan huwa, tanda dia apa? Ada 3 huruf ini. Ada baris awal dan akhir, baris atas. Huwa, tanda dia perkataan 3 huruf. 3 huruf yang berbaris atas. Huruf awal dan huruf Awal dan akhir akhir berbaris atas. Ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. So ini dia punya asas dia. Asas dia. Kerana perkataan dalam bahasa Arab, baik isim ataupun fi'il, dia akan balik kepada root word dia ataupun kata dasar dia itu terdiri daripada 3 huruf. 3 huruf. Kan? Dan dia ada nanti 4 huruf, dia ada 5, ada 6 huruf. Tapi nanti semuanya dia akan balik pada 3 huruf. Kan? Dan sebahagiannya ada 4 huruf. So basic dia adalah 3 huruf. Lepas tu huwa dia adalah perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas.
Tu cara kita nak kenal fi'il madhi untuk huwa. Kan? Perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. Baik. So kita okey ke? Setakat ni boleh ingat lagi? Boleh. InsyaAllah. Kalau baca tu boleh lah lagi. Tak apa. Sekejap lagi kita buat sikit latihan untuk refresh. Kita nak ambil dulu dhamir kita yang kedua pada malam ini, iaitu hum. Hum. Merujuk kepada mereka. Kalau kita dah ambil hum ni, kan kita buat latihan lebih sikit. InsyaAllah. Ustaz, Ya, saya. untuk yang baru join balik semula ni, mungkin Ustaz tunjukkan 1, 2, 3 sampel lah yang Boleh. yang Boleh. untuk huwa tu. Saya sangat berbesar hati. Ah. Benarnya. Kan. Ikutkan Satu saya. dua yang Memang simple aja lah, yang simple je lah. Simple. Yang senang Kita nak faham. Itu kan bagus buat sebab kita refresh sekali kan. Ya, sama-sama. Baik. Kita lihat contoh satu daripada surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat yang ke-60. Baik. Kita tengah nak cari apa? Kita nak cari dhamir huwa untuk yang masuk pada fi'il madhi. Tanda dia apa? Tanda dia Baris. tadi ni perkataan 3 huruf awal dan akhir berbaris atas. So, kita nak cari perkataan yang 3 huruf awal dan huruf akhir berbaris atas. Dah buat lah. So, contoh dia, kul hal unabbi'ukum bisyarrim min zalika mathubatan indallah man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. So kita jumpa perkataan wa ghadiba alaihi. So ada gha satu, dha huruf yang kedua, ba huruf yang ketiga. Huruf pertama dia rin baris atas, huruf ketiga dia ba baris atas. So perkataan 3 huruf awal dan huruf akhir berbaris atas. So dia lengkap kriteria yang kita cari. Dia ada 3 huruf awal dia baris atas, huruf terakhir dia baris atas. Maka ghadiba dia adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Kita tahu sampai situ dah cukup cantik dah. Ekstranya kita tahu apa? Ekstranya kita tahu dalam perkataan itu ada dhamir yang merujuk kepada huwa. Huwa tersembunyi. Huwa yang tersembunyi. Apa? Di apa? DYT. DYT. Domain yang tersembunyi. DYT. Kata DYM Ustaz. DYM. Dia melekat. Dia Domain yang melekat. Ada guna DYM. Sebenarnya DYM yang betul sebab dia melekat. Sebab nanti bila mereka melekat juga. Tersembunyi. Dia tak sembunyi kalau mereka dah nampak dah. Kalau kamu dah nampak dah, kum dah ada kat situ, kumah dah ada kat situ, dia nampak. Yang tiba ni dia tak nampak. Dah jam gaduh. Jadi dia ada dua mazhab lah. Ada domer yang tersembunyi, ada domer yang melekat. Dua-dua daripada analogi apa? Dua-dua ada hujah. Masing-masing. Dua-dua daripada set. Kita boleh ikut je dua-dua. Kita ikut guru. Domer yang tersembunyi boleh, domer yang melekat pun boleh, tak ada masalah. Janji kita tahu dia adalah fi'il madhi. Tanda tu kita kenal. Kita nak tahu dulu untuk peringkat awal ni dia sampai fi'il madhi. Sampai situ cantik. Ekstranya kita tahu siap dalam tu ada dhamir yang merujuk kepada huwa. Baik. Telah apa? Wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata. So kita jumpa perkataan wa ja'ala. Perkataan ja'ala. Jim 1, ain 2, lam 3. So ada 3 huruf, okey, cukup. Yang pertama, kita tengok huruf yang pertama
dan huruf yang ketiga berbaris atas. Baris So lengkaplah apa tanda yang kita cari. Tanda dia apa? Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. baris atas. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka cukup syarat ataupun tanda tu ada pada perkataan ja'ala ini. So ja'ala dia adalah fi'il madhi. Alah, Tahu jadi. seperti itu cukup lengkap. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir yang merujuk Yang kepada Zamir minhumul melekat. iradata wal khanazira wa abadat tawud. Perkataan abada. So kita nak cari, nampak macam ya, kita tengok ain 1, ba 2, dal 3. So 3. So satu tanda cukup dah, perkataan 3 huruf dah cukup. Cari tanda yang kedua, huruf awal dan akhir berbaris atas. So ain adalah huruf awal berbaris atas, dal huruf yang ketiga berbaris atas. Maka lengkaplah 2 tanda yang kita nak cari. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. Cukup. Ada pada perkataan abada ini. Maka abada ini adalah isim fi'il ataupun harf. Dia adalah Fi'il. fi'il pula. Fi'il apa? Madhi ke Fi'il madhi. mudhari'? Fi'il madhi. Madhi. Tahu sampai sini cantik, cukup dah. Soalan Ustaz. Ya saya, silakan. Yang tengah tu, tengah tu boleh atas, bawah atau depan Ustaz? Ya, Ya. betul. Ya. Perkataan tengah dia bebas. Contoh macam abada kan. Katakan tiba-tiba tengah tu Tak ada dia baris baris. abida, boleh. Ataupun dia baris abuda pun boleh. Boleh. Kalau tak ada baris, Kalau tak ada baris apa? Kalau tak ada baris, Tak, dia mesti ada baris atas, bawah ataupun depan. pun Dia tak boleh sukun. tak boleh sukun Dia Kalau tak tanda boleh mati sukun. boleh. Okey. Tanda mati tak boleh. Dia mesti berbaris atas, bawah ataupun depan. Okey. Kalau dia jadi baris sukun, dia jadi apa? Abda. jadi Abda. isim dah. Abda. Abda juga. Bila Dia tengah jadi ni, isim. tengah ni baris sukun, dia akan tukar daripada fi'il, dia akan bertukar menjadi isim. Itulah Ya. isim dia. Abdul. Abdul. Akan Abdul bertukar Razak. menjadi isim. Lepas tu abdun. Abdun dia adalah hamba. Abdun hamba. Apa ataupun abdun adalah hamba. Abada dia adalah perbuatan hamba. Penyembah, penyembahan. Penyembah. So penyembah. huruf tengah tu dia bebas untuk ada 3 baris, atas, bawah ataupun depan. Baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Tak kisah mana-mana. Tapi huruf pertama dan huruf yang akhir dia mesti berbaris atas. So ini asas dia. Ini dulu yang kita ambil. Perkataan dia 3 huruf, huruf awal dan huruf akhir berbaris atas. Mungkin nanti kita akan jumpa bentuk yang lain, tapi tak apa, kita hold je yang lain dulu. Ini dulu tanda yang kita ambil. Ya, ada soalan tadi saya dengar. Kalau tengah dia tu tanda sabdu boleh? Boleh. Baik. Boleh. Kalau tengah dia tanda sabdu. Tu. Dia dah ada empat huruf. Kan? Contoh abada kan, contohnya lah. Sakhara. Abada kan, Rifan. Baik. Untuk permulaan ini kan, dan untuk tak nak mengelirukan kita nanti, perkataan ni kita tak ambil dulu. Walaupun dia ada sabdu, kita hold dulu. Walaupun ikutkan sebenarnya betul, boleh je ambil. Boleh. Makna pun Ini ada. juga masih menunjukkan makna yang sama. Yang sama. Ni fi'il madhi merujuk kepada huwa juga. Sama juga sebenarnya. Sama juga kan. Tapi kalau kita confident nak ambil boleh, tapi kalau tak kita hold dulu. Ustaz, Sebab kita belum ambil. kalau tak ada sabdu tu apa maksud dia? Kalau tak ada sabdu, abada sahaja, Penyembah kan? dia akan ambil telah menyembah oleh ia ataupun ia menyembah. Kalau dah ada sabdu tu apa maknanya? Dia ada beza kan? Ya, itu soalan yang sangat baik tu.
dia sudah semestinya ada beza kan. Kerana apa? Kaedah dalam bahasa Arab bertambah huruf akan Ada bertambah makna lain. makna. Benda lain. Akan bertambah makna dia. So bila abada dia akan lainlah dengan abada. Ada ke So kata tu abadah. paling kurang penyembahannya itu berbeza. Dia Haji datang ayah punya tu. Kenapa tu? Apa tu? dia mana pula tu? Rock runner tu. Itu tanda jawapan betul ke salah tu? Dia selalu jawapan yang salah je keluar macam tu. Warning. Baik. So kalau dia tanda sukun dengan tanda syaddah, untuk permulaan ini kita hold dulu. Kita ambil tanda baris yang jelas sahaja untuk huruf yang tengah. Baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Okay. Kita belajar baru pula. Qala tu boleh masukkan sekali kan? Boleh. Qala. Qala, berkatalah Allah Ta'ala. Qala boleh? Alif tu kok ni sukun. Qala boleh diambil. Dia Yang atas jadi, sekali tu tadi. Qala. dia jadi inilah. Ni. Qala. Fahum. Sikit, Kenapa fahum aja? Okey. Boleh nampak? Nampak? Fahim tu Qala. faham ni ya? Faham ni Ustaz. Ingat tu fahum dia. So dia qala kan. Qala. Huruf perkataan 3 huruf, qaf 1, alif 2, lam 3. Huruf pertama dan huruf akhir baris atas. So ini adalah fi'il madhi. Tanda Yang dia kedua, semua. tengah tak ada baris kan? Tengah kalau dia alif, kalau dia waw ataupun kalau dia Ya. Ya. kalau dia ya. Tapi sebenarnya kalau dia alif ataupun dia waw, okey. Huruf mat. Dia okey lah, dia huruf mat tu dia okey untuk kita ambil kalau huruf mat kan. Sebenarnya untuk permulaan ni huruf mat yang tengah tu pun kita tak ambil dulu sebenarnya, Ambil sebab lagi, nanti bila dia tukar kepada bentuk lain dia akan berubah nanti jadi bentuk lain. Sebab huruf-huruf alif wawiyah ni kan dalam bahasa Arab disebut huruf illah. Huruf illah ni disebut huruf yang berpenyakit. Penyakit. Kan? Kenapa? Kerana memang dia mendatangkan nanti sedikit kemuskilan. Kan? Dia daripada qala nanti dia akan bertukar menjadi yaqulu. Kan? Alif tiba-tiba bertukar menjadi waw. Kan? Dan qala juga fi'il madhi. Dia ada satu lagi fi'il madhi. Kira. Qawala. Kan asal qala dia adalah qawala. So dia akan jadi pening. So bila tengah tu huruf illah ni alif wawiyah ni dia akan jadi pening. So, sebab tu huruf illah ni sebenarnya saya akan elakkan dulu. Sebab kalau fi'il madhi mungkin kita boleh mudah, tapi nanti dia akan bila dia berubah nanti dia akan jadi pening lah. Sama ada dia duduk kat tengah ataupun dia duduk kat belakang alif wawiyah ni dia akan pening sikit nanti. Susah kita nak cam. So kalau jumpa huruf tengah tu tak ada baris alif ke apa ke, kita hold dulu pun itu langkah berjaga-jaga yang terbaik lah untuk permulaan ni. Untuk Haji Ses tak apa. Haji Dia Ses. mu'rab. Haji. Okay. So qara'a sama, perkataan 3 huruf, qaf 1 dan ra 2, hamzah. Hamzah boleh. Hamzah dia berbeza dengan alif. Sebab hamzah dia huruf yang kuat, dia ada baris dia tersendiri. Dia boleh pegang baris. Alif dia tak boleh pegang baris, dia berbeza-beza. Dia bergantung pada huruf yang depan. Kalau huruf depan tu baris depan, dia bertukar jadi waw. Kan? Kalau huruf depan dia baris atas, dia akan jadi alif. Alif. Itu huruf illah. Huruf illah. Dia yang berpenyakit sikit, dia masalah sikit. Beza dengan hamzah. Hamzah dia memang satu huruf yang kuat. Dia sendiri ada boleh baris atas, boleh baris depan, boleh baris bawah dan dia tak berubah mengikut keadaan. Dia memang begitulah dia. So qara'a dia 3 huruf, huruf pertama huruf akhir baris atas. Kan? So fahima sama. So ha ni kita tengok. Huruf tengah dia berbaris bawah. Kan? Tapi tak apa sebab yang kita nak lihat adalah pada huruf pertama dan huruf terakhir. So huruf pertama tu fa baris atas, huruf terakhir mim juga berbaris atas. So okey, settle.
So, huruf tengah tu daripada bawah tak apa. Tak ada masalah asalkan dia berbaris. Amila juga sama. Ain tu dia baris atas, lam huruf terakhir juga berbaris atas. Mim huruf yang tengah-tengah tu dia berbaris bawah. Tak apa asalkan dia ada baris. Baris mana pun tak kisah. So ini antara bentuk fi'il madhi. Fi'il Madhi. Baik. Kalau ada yang kurang jelas ataupun belum boleh nak tangkap, boleh terus tanya dan kita boleh terus lihat pada contoh. Tidak ada masalah. Sebab kita tak nak nanti apa bertambah kan, satu kurang jelas, tambah lagi satu kurang jelas, tambah satu kurang jelas. Jadi banyaklah yang kurang jelas tu, nanti lama-lama kita akan rasa berat, akan rasa susah. Baik kita tak pergi banyak sangat, tapi kita dapat betul-betul perkataan tersebut ataupun dhamir tersebut. Baik, yang kedua ialah hum. Yang kedua ialah hum. So apa yang kita nak buat sekarang ni? Hum, mereka. Kita tengah buat, kita sedang mencari fi'il madhi Madhi. kan, Tersembunyi. yang kita nak cari, nak masukkan hum. Dan fi'il madhi, masukkan hum yang menunjukkan mereka. So bila fi'il madhi, hum dimasukkan pada fi'il madhi atau fi'il madhi masuk pada hum, dia akan jadi begini. Macam ni bentuk dia. Saya tak sebutkan baris dia. Beginilah bentuk dia. Kan, saya tak sebutkan baris. Baik, tanda dia apa? Tanda dia waw alif di akhir waw alif di akhir perkataan. Waw alif di akhir perkataan. Huruf awal bukan ya ataupun ta. Waw alif di akhir perkataan. Huruf awal bukan ya ataupun ta. Sama ini tadi ya, isim tu ya. Dia sama tadi. Kan? Kalau tak, sebenarnya kalau kita ambil waw alif di akhir perkataan pun dah cukup dah. Kan? Tapi sebab nanti bila ada fi'il amar tu dan fi'il nahi tu, kan, nanti dia akan bentuk dia sama macam ni. Cuma depan dia ada ya dan ta. So sebab tu saya letakkan siap-siap tanda dia untuk kita nak kenal supaya kita tak keliru langsung dengan fi'il amar dan juga fi'il nahi nanti. Dia waw alif, fi'il amar dan juga fi'il nahi. Kan? Ustaz, fi'il nahi tu selalu ada la Ustaz, so tak masalah jugalah. Adalah. Ada la kalau nahi. La tu dah nahi dah. Contoh dia akan jadi macam ni. La So taf'al. dia akan jadi la taf'alu. La taf'alu. Baik. Bila kita tulis macam ni la taf'alu, kita boleh nampaklah la taf'alu fi'il amar, fi'il nahi. Tapi dalam Quran dia ada lagi perkataan kat depan tu, kat depan tu, kat depan tu, kat depan tu. So takut kita tak perasan la ni. La tu. Takut kita tak perasan. So kita nanti bila kita potong, so dia tinggallah sini taf'alu. So bila taf'alu kita macam ai waw alif baris sukun tapi depan dia ada ta. Macam mana? So kita jadi keliru. Sebab apa? Sebab kita dah potong, so kita dah terlupa yang dia sebenarnya adalah fi'il amar, bukan fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Jadi sebab tu saya letakkan sini siap-siap supaya kita tak keliru nanti bila kita asing-asing perkataan dia tu. Kita tak keliru. Maka dia waw alif di akhir perkataan, huruf awal dia bukan ya ataupun ta. Kita nak lihat pada contoh. So terjemahan dia telah oleh mereka ataupun mereka telah. Ini kalau kita nak double confirm dengan terjemahan, pertamanya mesti ada perkataan telah menunjukkan dia adalah fi'il madhi. Yang kedua mesti ada perkataan mereka. Dan mereka ni dapat dari mana? Ni yang kata domain melekat ataupun domain tersembunyi tu. Dapat daripada tanda tu lah. Daripada waw alif tu, tanda untuk hum ataupun mereka. Ini terjemahan ni kita guna bila untuk kita nak double confirm nanti. Baik, contoh. Contoh firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Perkataan kafaru. Kafaru. Yang hijau tu saya besarkan sikit.
Kafaru, waw alif di akhir perkataan. Awalnya bukan ya ataupun ta. Maka ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Madi kafaru. Tahu sampai situ cukup dah. Cantik dah. Ekstranya kita tahu apa? Dalam tu ada dhamir merujuk Bersembunyi. kepada hum ataupun mereka. Baik. Wa iza, yang ni tak apa, yang ni kita hold dulu. Kalau boleh ambil pun boleh ambil. Wa iza laqul ladzina amanu. Dan waw alif Laku. Wa di alif. akhir perkataan, Itu di awalnya bukan ya ataupun ta. Maka laku dia adalah fi'il, bukan isim, bukan harf. Fi'il pula fi'il apa? Madhi ke mudhari', dia adalah fi'il madhi. Tahu sampai situ cukup dah. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir merujuk kepada hum. Wa idza laqul ladzina amanu, ini selalu jumpa amanu. Amanu waw alif di akhir perkataan. Awalnya bukan ya ataupun ta. Maka amanu ia adalah fi'il madhi. So bila dah masuk dalam perkataan mudah sikit nampak. Kafaru, amanu kita selalu jumpa. So kita tahu okey, tanda dia apa dia? Waw alif akhir perkataan. Depannya bukan ya ataupun ta. So bila nak ingat fi'il madhi untuk hum, ingat je amanu, amanu. Sebab selalu kita selalu jumpa kan. Amanu, kafaru. Ustaz, Ya saya. kalau hu tu akhir dia mesti yang la baris atas kan Ustaz? Kalau Sekarang ni antara kita dah belajar dua domain, satu hu, satu hum. baik. So sekarang ni yang kalau hum akhir dia waw alif kan? Hum akhir dia waw alif, betul? Alif waw. Waw alif. Waw alif. Betul lah waw alif. Alif. So kalau yang hu tu yang atas baris atas, tiga huruf baris atas kan? So kalau tiga baris atas maknanya dia punya yang tersembunyi dia, domain dia hu lah, must be hu. Wah, betul. Betul. Kita jumpa perkataan tiga huruf awal dan akhir baris atas. Kita tahu dia adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir hu. Dhamir hu. Wa. Betul? Betul. Baik, seterusnya qalu inna ma'akum. Perkataan qalu. Qalu. Baik, kita lihat di situ qalu hujungnya adalah waw alif. So waw alif di akhir perkataan awalnya bukan ta ataupun ya. Maka qalu ini adalah isim, fi'il ataupun harf, dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu sampai situ cukup dah. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir merujuk kepada kan. Baik. Kalau maklumat yang kita ingat daripada satu, ya. Dari fa'ala tu dia akan bertukar ke fa'alu. Fa'alu tu maknanya huruf sebelum waw tu berbaris depan kan. Maknanya lam tu mesti baris depan lah. Yang huruf yang qalu. Cuba buat macam tu. Okey. Fa'alu. Waw tu sukun kan? Waw tu sukun ke kosong? Waw tu tak ada baris. Oh sukun, waw sukun. Baik. Baris untuk lam ni, baris untuk lam. Maksud dia huruf yang sebelum lam, sebelum waw ni. Waw alif tu mesti baris depan kan? Tak dia. Untuk hum. Okey, untuk hum. Saya tak letakkan baris ini, saya tak nyatakan dia baris apa kan, sebab kadang-kadang ada perkataan yang huruf sebelum waw ni dia berbaris atas. Dia berbaris atas. Tapi dia masih lagi merujuk kepada hum juga dan fi'il madhi baris atas. Sebab tu saya tak sebutkan contohnya. Contohnya yang lepas ni, perkataan selepas ni iaitu wa iza khalau. Wa iza khalau ila syayatinihim. Kan, khalau. So waw alif di akhir perkataan
Dan lam ni dia tak baris depan, dia baris atas. Oh, itu Dua dah baris. betul ke Ustaz? Betul? Cuba lihat terjemahan. Lihat terjemahan ini ada pada Allah. ini surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat yang ke-14. Surah yang kedua ayat yang ke-14. Kalau ikutkan standard acuan dia, sebelum waw tu huruf depan, baris depan. Betul. Selalunya memang begitu. Tapi begitulah kaedah dalam bahasa Arab dan kaedah dalam Quran. Dia tak boleh nak bagi satu kaedah yang confirm 100% terpakai untuk semua. Kan? Baik, ayat ke-14 kalau kita lihat, wa idza khalau, maksudnya mereka kembali. Waw alif tu menunjuk kepada mereka. Baik, tanda-tanda yang saya akan kongsikan daripada isim, fi'il dan juga nanti dalam harf. Apa saja tanda yang saya kongsikan, ia bukanlah satu tanda yang 100% confirm. Kalau jumpa itulah dia. Dia lebih kurang 90% tanda itulah. Kalau kita jumpa begitulah dia. Tapi dia masih lagi ada kemungkinan yang kalau kita jumpa tanda tu, rupanya dia bukan. Tanda untuk isim, sekali depan dia, bukan isim, depan dia fi'il rupanya. Dan tanda untuk fi'il, tapi lepas tu isim. Itu kalau kita baca buku, saya ada satu buku ustaz ni. Buku ni kalau siapa pernah ada, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Ini pensyarah dia ada beberapa buku lah yang dia tulis. Saya lihat dia tulis pada saya tak ingat dia tulis pada bahagian mana. Baik, pada muka surat 12 dia tulis kesimpulannya, dia highlightkan tiada kaedah tetap bagi menentukan sistem baris dalam fi'il. Tiada kaedah yang tetap. Sebab siapa pun dia buat kaedah, baik mana pun kaedah dia, tetap nanti dia boleh buat satu kaedah tapi nanti dia akan banyak pengecualian. Kalau jumpa ni dia akan tukar, kalau jumpa ni akan tukar. Dia tak boleh letak satu kaedah tetap confirm begitulah guna dalam Quran. Tak. Sebab bahasa Arab dia begitulah, lagi-lagi bahasa dalam Quran. Ada yang kaedah bahasa tu hanya khas digunakan Al-Quran sahaja. Orang biasa sembang tak guna pun kaedah bahasa itu. Quran je yang guna special. Maka sebab itu tanda yang kita kongsikan, baik mana mudah mana pun tanda tersebut, dan pasti nanti mungkin kita akan jumpa tanda tu tak boleh berlainan daripada yang sepatutnya. Tapi bukanlah banyak, sikitlah, tapi tetap ada kemungkinan dia. Dan macam baris huruf waw selalunya huruf sebelum tu mesti baris depan. Memang macam tu dalam bahasa Arab. Kalau alif, huruf sebelum tu mesti baris atas. Kalau huruf waw, selalunya huruf sebelum tu baris depan. Kalau huruf tu alif, sebelum tu selalunya huruf tu baris atas. Kalau ya, sebelumnya huruf tu selalu baris bawah. Memang begitu kaedah dia. Kan? Tapi macam itulah nak kata, dalam Quran dia berbeza. Kan? Dia memang lain macam, tak boleh nak bagi satu kaedah yang tetap. Kaedah yang tetap. Cuma para pengkaji dia boleh bawa keluarlah tanda-tanda yang dia jumpa. Tapi tak boleh nak kata ni tanda ni confirm 100% kalau jumpa macam ni lah. Tak boleh nak cakap. Kan? Sebab dia macam itulah, mesti akan satu dua keadaan kan yang akan berbeza daripada tanda dia. Tapi tanda asas dia memang macam ni. Alif waw ya ni baris dia memang macam ni. Asal dia. Kan? Tapi untuk khalau memang selalunya, majoritinya kita akan jumpa baris depan. Huruf sebelum waw tu memang baris depan.
memang akan berbaris depan. Tetapi ada perkataan yang huruf sebelum waw tu dia berbaris atas. So antaranya contohnya ialah khalau. Kan huruf sebelum waw tu dia berbaris atas. Dan khalau waw alif di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta, maka dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir yang merujuk kepada hum. Baik. Ini pun lagi satu kan. Kenapa saya bawakan juga sebab nanti kita akan jumpa perkara-perkara yang macam ni. Wow pula berbaris. Wow tu selalunya tak ada baris, tapi tiba-tiba dia ada baris. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. So dia adalah waw alif di akhir perkataan. Waw tu tak ada baris. Tetapi tiba-tiba ada beberapa ayat dalam Quran dia memang fi'il madhi juga. Dalam tu ada hum juga, sama. Tetapi waw tu ada baris pula. Tak macam contoh-contoh yang lain, tak ada baris. Tapi Sebab tak apa? kisah ke Ustaz? It's Tapi okay tak kan? kisah, dia tak kisah. Janji tanda tu waw alif. Waw alif tu sukun di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta, settle. Waw ni ada baris sebab dia nak sambung dengan perkataan selepas ini. Lepas tu dia ada baris. Sebagaimana Ditukarkan baris dia. Ya, ditukarkan dia tak baris ada dia. tapi ditukarkan. Sebab tak ada bunyi nanti. Betul. Sebab Kalau dia tak, mati nanti tak ada kan, bunyi. kalau dia mati tak ada bunyi, macam mana nak sebut? Kan kalau dia mati ishtarau, tiba nak sambung dengan dot, dah tak ada bunyi dah. Kan? So waw ni dibariskan sebab nak menyambung kan perkataan antara dua perkataan. Macam qalu ni asalnya, kan nampak tak atas qalu ada baris apa? Wow. Baris yang tu. Baris panjang tu. Kan? Sebab apa? Sebab selepas tu hamzah berada pada dua perkataan. So sebab tu dia ada panjang. Sedangkan asal dia tak ada pun apa-apa baris. So begitu antara yang kita akan jumpa, tapi jangan bimbang. Kita cari je tanda kita. Sebenarnya memang dia punya rule of thumb dia memanglah huruf sebelum waw tu baris depan. Tapi bila bertemu dengan keadaan yang macam huruf yang kedua dengan yang ketiga ni, dia akan berubah baris. Ya, betul. Betul. Ditukarkan. Sebab nak berbunyi kan tak boleh. Betul. So kita stick je dengan tanda kita. Waw alif di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta. Nak double confirm, tengok pada terjemahan kan, mereka telah ataupun telah oleh mereka. Saya nak tanya tu. Ustaz, nak tanya. Ya, saya Tapi kadang-kadang terjemahan Al-Quran tu dia tak tahu telah atau Ustaz. Wallahu a'lam lah. Betul. Dan lagi satu lagi, kalau kita nak tahu waw tu tanda apa-apa, tapi kalau kita tengok pada alif sukun tu pun kita boleh suspect lah maknanya. Betul. Betul. Terima kasih Haji Saif. Kita tengok alif tu alif sukun itu pun memang antara tanda yang awal. Kita tengok je perkataan kafaru ni kan, yang kita perasan alif tu sukun. Laku alif tu sukun. Amanu alif tu sukun kan. So ni antara kita kata apa, indikator awal. Kita tahu okey, yang ni dah kemungkinan besar dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dalam tu ada dhamir merujuk kepada hum kan. Sebab kalau kita dan terjemahan, kalau terjemahan perkata pun kadang perkataan telah tu dia tak tulis. Macam Quran saya dia tulis yang khalau tadi mereka kembali je, dia tak tulis mereka telah kembali, dia tak tulis kan. Sebab mungkin ikut terjemahan tu dia nak jimatkan space, dan kalau dia letak telah ataupun tidak tu mungkin bagi dia tak ada apa sangat beza dia kan. Tapi untuk kita yang nak kaji pada perkataan, itu penting. Perkataan telah pun penting sebab dia memberi satu kefahaman yang lain kan. Kalau kita sebut mereka telah kan, mungkin orang faham mereka ataupun mereka kembali kan, mungkin mereka sedang kembali ke, mereka akan kembali ke, ataupun mereka telah kembali. Ada tiga keadaan yang mungkin kan. Tapi kalau kita nak kaji pada teks Arab dia, so kita kena tahu ni ada madhi ataupun mudhari'. Kenapa? Kerana madhi dan mudhari' itu memberi makna yang berbeza.
dari sudut kefahaman ayat. Tadabbur lah untuk Dia tadabbur. Ustaz, sudut tadabbur. Ustaz, dia kalau prakata tu memang dia nak jimatkan lah rasa saya. Tapi bila Ya. dia terjemah yang betul-betul yang tepi-tepi Quran Ayat. tu kan, di Mhm. page tu, dia Mhm. sebut dan dia telah mengajarkan macam ayat berapa ni. Sebelum tu dia sebut dan dia mengajarkan, tapi dia mengajarkan Adam kan, nama-nama kan. Lepas tu Ya. yang pendetailan makna tu, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam. Dia sebut lah. Betul. Dah tengok dua-dua lah nampak rayanya. Kena tengok dua-dua. Dan kalau kita lihat pun bila ada perkataan fi'il madhi banyak dalam ayat tu, perkataan telah tu dia tak ulang dah. Baik dalam terjemahan ayat full sentence ataupun dalam terjemahan perkata dia tak ulang dah. Dia mungkin akan sebut telah tu pada permulaan, lepas tu kat belakang tu dia tak sebut dah. Dia tak sebut dah. Contoh dia kalau kita nak lihat, kita lihat surah yang kedua ni, ayat yang ke-25. Saya buka terjemahan saya. Baik. Okey. Baik, pertamanya kita lihat pada teks Arab ni dulu. Lihat pada teks Arab, iaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiril ladzina amanu. Baik. Amanu. Apa yang kita nampak? Ayat berapa Ustaz? Ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Muka surat 5. Nampaklah alif sukun. Surat 5. Alif tanda mati tu. Surat 5 ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu. Kita nampak di situ ada waw alif sukun. Ya. Di akhir perkataan. So kita tahu okey, ini adalah fi'il madhi. Okey. Kemudian wa'amilu. Kita jumpa lagi waw alif sukun di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta, maka amilu dia adalah fi'il madhi. As-salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu. Jumpa ruziqu. Waw alif sukun di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta, maka ruziqu ialah fi'il madhi. Minha min samaratir rizqan qalu. Waw alif sukun di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta, maka qalu ialah fi'il madhi. Hadza allazi ruziqna min qabl wa utu bihi. Perkataan utu. Waw alif sukun di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta, maka utu mereka ialah telah diberi fi'il madhi. bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Baik, maka ada sini ada 1 2 3 4 5 ada 5 madhi kan. Baik, wa basyiril ladzina amanu. Kita lihat pada terjemahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tertinggal perkataan apa? Dia tak tulis perkataan telah. Telah tu tak ada. Sebenarnya mereka boleh syurga yang mengalir di bawahnya baru sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian. Mereka diberikan satu pemberian ni utu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan. Utu tu. Tak ada perkataan telah. Mereka berkata. Dalam bahasa Arab dia qalu. Qalu ni menunjukkan kepada fi'il madhi. Madhi past tense. So kalau past tense mesti ada perkataan ada telah. Tapi dalam terjemahan di sini tak ada. Kalau perkata ada tak? Kalau perkata ada telah. Perkata ada. Kalau ikut bawah perkata tu ada. Berkata yang mungkin yang apa? Yang Quran yang apa Jazarila guna, itu memang akan ada lah. Itu ada. Memang confirm ada lah. Kan? Terjemahan yang lain ada. Orang yang beriman dia tu tak, orang-orang yang telah beriman.
Ada. Ada. Saya ada. Amilu as-salihat. Mereka telah beriman. Tak ada. Amilu, mereka Beriman. telah beramal. Ya. Ada. Amanu, beriman. mereka telah beriman. Mereka telah diberi rezeki. Ya, Ada. mereka telah beri Ah. rezeki. Ada, Baik, ada. cantik. So qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu. Wa utu ni tadi sama juga, mereka diberikan. So dalam teks Arab dia fi'il madhi. Dalam kat sini dia tak tulis telah. Telah Kan? berkata. So yang tadi tu ada tulis dekat mana? Dekat terjemahan perkata. Perkata. Ada, dekat perkata tu ada. Dekat terjemahan ayat full tak ada, tak tulis lah. Tak. Baik. So itu berbeza. Ada terjemahan yang kat terjemahan ayat ada, terjemahan perkata tak ada. Ada yang terjemahan perkata ada, terjemahan ayat tak ada. Ada. Saya So- punya dua-dua tak ada. Tapi Ustaz, Ya saya. Ustaz, kita boleh macam ada clue lah. Pasal domir tu semua home tu, orang-orang. Home. Jadi ada clue lah maknanya di situ. Berilah khabar Ya, kepada Ada orang clue lah, maknanya benda tu dah berlaku dan akan berlaku. Maksudnya kalau kita baca tentang mereka, mungkin kita rasa okey mereka ni mungkin ada clue. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita tak tahulah sebenarnya dia adalah fi'il madhi pun. Tapi sebab kita tahu bahasa Arab, so kita adalah clue. Mungkin dia Ya. tengah cerita pasal fi'il madhi, tapi kalau kita tak tahu, tak ada apa? Kita tak ada clue yang ini adalah fi'il madhi. So kita pun tak tahu nak agak ini cerita telah ke, kita mesti agak ini bukan telah, ini mestilah akan. Sebab belum lagi terjadi, kan? Ya. Belum lagi terjadi, akan terjadi. So mestilah Akan mereka terjadi. akan. Bila dia sebut mereka berkata, Ustaz, maknanya boleh dah tak bercakap lah sebelum dia tulis tu. Tapi belum lagi masuk syurga. So cerita ni cerita nanti masuk syurga. So orang yang baca akan banyak perception, kan? Interception dia baca, dia mungkin agak ni dah ke ataupun belum. Orang ni kata belum lah lagi, belum masuk syurga. Orang ni kata dah lah sebab kan mereka dah ada kat syurga. Kan, so akan berbeza. Sebab tu bila kita rujuk teks Arab, dia dah tak ada keraguan dah. Dah tak ada gaduh. Dia dalam bentuk fi'il madhi, settle. Dia bukan dalam bentuk fi'il mudhari'. Dalam bentuk fi'il madhi. So kalau ada kita tahu, okeylah. Mereka ni kita boleh agak. Tapi dalam ni semua ruzik kena. Kan? Kalau kita tak tahu, okey ruzik kena madhi ke mudhari'. Kalau orang tu tak boleh nak agak. Ruzik. Madhi ke mudhari'? Dah masa dalam So, kita lihat. Ustaz, dah di Kita lihat alam rahim rezeki dah ditentukan tu. Madi lah. Kami telah beri So rezeki. kalau bila kita lihat terjemahan, fi'il madhi. lihat terjemahan dia tulis disediakan. So disediakan madhi ke mudhari' kita pun tak tahu. Sebab kita tak ada clue. Disediakan. Tapi Kami sebenarnya telah ruzik, diberi rezeki. Rezeki. bila kita ruzikna dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. So sebab tu kita nak tahu tanda-tanda dia dalam bahasa Arab supaya kita boleh tahulah sebenarnya ini madhi ataupun mudhari'. Mudhari'. Kerana mungkin kita bukan salahkan terjemahan tu salah, tidak. Kan? Kita sangat berterima kasih kepada para ulama dulu, asatizah yang membuatkan terjemahan, kan. Daripada Indonesia ada bahasa Melayu, daripada bahasa Melayu ada terjemahan perkata, ada tafsir, ada hadis sokongan, asbabun nuzul sebagainya. Memang sangat baik usaha mereka. Cuma yang ini kita buat adalah untuk menambah kefahaman kita personally, kan, personally mengenai ayat Al-Quran tersebut. Dan terjemahan dia letakkan dalam bentuk yang umum, dia tak boleh letakkan dalam bentuk yang detail sebab nanti orang yang orang baca nanti bila baca jadi macam tak apa nak faham. Ayat terpusing-pusing, ayat perkataan berulang-ulang dan sebagainya. Dia letakkan ayat yang paling mudah. Baik. Ya saya. Boleh tak kita anggap satu jumlah tu, satu sentence tu, dia kalau satu sentence tu kalau dimula dengan madhi, yang dalam tu ada kalau ada fi'il dia semua madhi. Madhi. Dalam Quran tak boleh macam tu. Okey. Dalam Quran tak boleh macam tu. Sebab apa? Contohnya kita boleh lihat. Sebab itu antara perkara yang penting untuk kita tahu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' tu dalam teks Arab. Sebab apa? Sebab dalam satu ayat dia akan bercampur-campur. Dia tak semua satu tu mula dengan fi'il madhi je. Kalau mula dengan fi'il mudhari' saja. Kita lihat contoh dia. Ayat seterusnya. Innallaha la yastahyi ay yastahyi. Baik. Saya bagi tahulah. Yastahyi ni adalah fi'il mudhari'.
Dia maluskan. Ay yadriba dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Beritahu. Masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu, amanu madi ke mudhari'? Lazina amanu mudhari'. Madi. Madi. Fa ya'lamuna, saya beritahu ini adalah mudhari'. Fa ya'lamuna mudhari'. Annahul haq. Wa ammal ladzina kafaru. Kafaru madi ke mudhari'? Ini madi. Ada walid. Fayakuluna saya beritahu dia adalah mudhari'. Ini mudhari'. Aroda saya beritahu ini adalah madi. Madi. Masalah yudillu saya beritahu dia adalah Mudhari'. Mudhari'. Bihi katsiran wa yahdi Jadi fi'il mudhari'. mudhari'. Wa ma yudillu bi lafasikin yudillu ni juga adalah mudhari'. So dalam ni bercampur-campur. Jadi ya depan. Dia Dan bercampur-campur dalam satu ayat. Begitulah dia dalam Quran. Nak bagi kita pening ke? Tak. Allah nak bagi kita fikir. Kenapa mula dengan madhi, tiba tukar mudhari'. Mula dengan mudhari', tiba-tiba tukar madhi, tukar balik mudhari'. Itulah Dia kelebihan mengisahkan yang bahasa. lepas dan yang akan datang. Inilah kelebihan bahasa Al-Quran yang kita nak kaji. Yang kita nak dapat keluarkan maklumat-maklumat, kita nak rasakan kelebihan hebatnya bahasa Hebatnya Quran. bahasa Arab, bahasa Quran. Ini antara perkara yang sedang kita nak dapatkan. Yang kita nak usaha. Itu untuk maknanya kita Al-Quran tu bukan orang sembarangan yang tulis. betul. Bukan Kalau orang yang lihat pada sembarang bahasa, buat. dia tahu bahasa, Bukan orang yang tulis. bukan orang yang tulis. Takkan Bukan. mungkin orang yang tulis boleh nak tulis macam ni. Kita kalau tulis sesuatu, bawa keluar kenyataan, bawa keluar mungkin sesuatu, mungkin ada waktu akan dimansuhkan. Undang-undang ada sampai satu time dia dibatalkan sebab dah tak relevan. Ini ayat bila start turun daripada Nabi sampai hari ini Allah tak pernah cancel lagi. Oh tukar madhi ni tukar jadi mudhari', mudhari' tukar jadi madhi. Tak tukar dah. Sekali turun itulah dia. Tak ada kesempatan dan nak tulis, nak betulkan. Salah tulis WhatsApp kat grup boleh delete. Boleh delete for everyone, orang tak baca. Tapi Quran tak ada lagi dah. Kalau dah turun tu tak ada nak betul-betulkan, nak delete lagi dah tak ada kesempatan. Ya. Tapi Ustaz, ya saya. Ustaz, saya nak share ni. Macam Ustaz kata kalau waw alif tu fi'il madhi lah, telah diberi rezeki. Betul. Ya. Tapi dalam Quran ada tak tulis, Quran saya tak tulis lah mereka diberi rezeki. Tapi bila saya rujuk pada English translation, memang they use the word past tense lah. Provided. Provided is past tense. Ya. Kalau kita tengok macam tu, kalau kita nak senang faham lah whether it's mudhari' madhi ke mudhari', selain daripada tanda-tanda waw alif tu. Just to share lah. Kalau tengok English translation, memang dia translate that word into a past tense. Jadi dia pakai provided. Macam tu lah. Kalau kita nak confirm lah macam tu je cerita dia. Lagi Dan senang nampak. memang terjemahan dalam bahasa Inggeris itu lebih tepat daripada Lebih bahasa nampak lagi lah. Melayu. Itu lebih tepat terjemahan dia daripada bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita Sebenarnya dengar telah lah. Telah tu makna pas. kalau kita dengar Nu'man Ali Khan, dia tadabbur ayat, kita akan dapat makna tu lebih dalam daripada kalau kita dengar dalam bahasa Melayu. Sebab dia bahasa Inggeris tu penggunaan dia lebih tepat. Bukan kita kata bahasa Melayu tak bagus, tak kan, tapi itulah kelebihan bahasa Inggeris, dia boleh capai kepada makna dia tu lebih tepat penggunaan dia daripada bahasa Melayu. Dan sebab itulah Allah gunakan bahasa Arab. So bahasa Arab yang paling sekali hebat, tepat. Maksud yang nak disampaikan tu. Kehebatan dia. Baik. Jadi beginilah nanti kita akan jumpa peningnya madhi mudhari' Ustaz dalam satu ayat. Tak. Inilah kalau kita tak belajar, mungkin dari sudut bahasa, kita takkan nampak perkataan dalam satu ayat tu punya bercampur-campur, kan? Ini tak lagi kita masukkan isim yang kita dah ambil, kan? Ada isim, lepas tu ada fi'il. Fi'il ada madhi, sekejap tukar fi'il jadi mudhari'. Kang campur lagi harf. Kang ayat yang depan letak belakang, belakang letak depan. Itu semua adalah apa? Kelebihan bahasa Mujizat Al-Quran. Saya makan nasi dimakan oleh saya. Sedap dia. Kan? Yang depan ke belakang ke depan kan. Kalau Allah nak apa je ya? Ya, silakan je ya.
untuk apa nama ni fi'il mudhari' yang mana domirnya merujuk kepada ni, tanda dia waw dan alif, right? Ya. Alif tu di atas dia tu Ustaz sebut tadi sukun, tapi saya tak nampak benda sukun, dia lebih kepada bulat aja. Bulat tu. Sukun dah tu. Sukun lah tu. Ziyadah ke Ustaz? Alif ziyadah. Ada ziyadah. Dia alif macam ni dia sebut dalam bahasa Arabnya dia sebut alif apa ke? Ada ziyadah. Kan ada ia bulat macam ni, kan ada alif yang sukun kadang macam ni kan. Macam tu. Kan. Dia ada dua kan yang bulat atas ni. Dia ada lain maknanya Ustaz. Dari Sam Osmani ni macam-macam cara dia tulis. Betul. Selalunya sukun yang kita guna begini. Bentuknya macam ni kan. Besar sikit. Macam si terbalik tu. Kan. Macam pada perkataan wahum ni kan. Ni sukun yang biasa kita guna. Betul. Tapi yang ini digunakan bulat habis. Tak apalah tu. Untuk mudah kita nak faham. Bentuk bulat itu pun dikira sebagai sukun juga. Sukun juga. Yang bulat sangat pun sukun juga Ustaz. Yang bulat macam hum ni pun sukun. Ada lagi satu bulat, dia bulat penuh tapi dia sangat. Bulat penuh yang macam ni ke? Yang itu kalau tajwid bulat telur macam surah tu Ustaz. Surah apa dia? Yang Qawari tu Ustaz. Qawari kan? Qawari ra. Al-Insan ya. Itu sama. Dia yang itu dia bulat, dia sangat kan? Ya kita kalau kita sambung kita tak baca dengan mat. Apabila mati kita baca dengan mat. Mati ya. Kalau mati kita jadikan mat asli. So yang ni dia bulat. Mat yang ni dia lonjong sikit. Dia lonjong. Yang ni dia Tajwid. Itu bentuk tajwid. Ni lain tu tajwid tu. Tajwid tu. Ini beza sebutan dia sebut tajwid bila nak sambung. Tapi bila dia seorang kat depan ni sama. Dia berhenti je. Yang ni sebabnya bagi tahu asal dia kan apa tu? Asal dia ada disebutkan asal baris dia, asal dia adalah tanwin di situ. Kan? Tapi ini special. Ini special dituliskan qawari ra qawari begitu. So tanda tu tak apalah. Dia bulat begini pun semuanya sukun, tapi yang ini special. Nanti memang special. Dalam masalah tajwid lah ni. Ini dalam ini perihal tajwid. Tajwid. Ada kaitan dengan tajwid. Cuma kalau kita nak panggil sukun tak salah. Sukun juga tu. Okey. Dia sukun juga, tak salah. Apa yang Ustaz faham kalau dia panggil alif mustadir? Alif mustadir. Ustaz alif pernah dengar? mustadir. Ya. Ustaz pernah dengar? Wallahu alam. Saya tak pernah dengar. Hari ni baru dengar. Haji Sas. Tak tahu Ustaz, sorry. Alif ziyadah kan. Katanya kalau mustatir Haji Sas pernah dengar lah mustatir. Ziyadah dengar lah. Ziyadah mustatir ada, mustadir tak pernah dengar lagi. Mustadir. Tak apa, mungkin nanti saya boleh kalau macam tu memang Haji Yahya dengar, saya boleh nanti saya try. Saya pernah belajar dekat satu tok guru. Saya tanya, ni alif ni alif apa? Dia kata alif mustadir. Saya duk bengong, saya tak dengar orang lain cakap pun. Tapi dia tok guru saya, takkan saya nak tanya. Ya mungkinlah. Saya diam je lah sekarang, tapi dia dah tinggal dah. Saya tak Mustadir. Rugilah tak tanya. Lah mana Fani tanya macam tu. Dengan tok guru duk tanya banyak-banyak, kau ikut sudahlah. Mampus kita. Tak faham buat faham mana boleh. Apa, tanya je. Mustadir. Saya tahu ada perkataan mustadir. Alif mustadir. Nanti saya try tengok mustadir. Alif mustadir. Qawariro. Jadi ala kulli hal inilah dia fi'il madhi yang kedua. Masukkan dalam hum, iaitu tanda dia waw alif di akhir perkataan. Waw alif di akhir perkataan, huruf awal bukan ya ataupun ta. Dan ini banyaklah kita jumpa dan mudah untuk kita nak jumpa. Sebab apa? Sekali pandang je perkataan tu memang akan jelas nampak waw alif sukun tu kat belakang tu kan. So, bila nampak tu kita
tak payah fikir panjang lah. Tengok depan bukan ya ataupun ta, maka ini adalah fi'il pertama, dia bukan isim, dia adalah fi'il. Fi'il pula dia adalah fi'il madhi. Baik, insyaAllah nanti minggu depan kita akan buat tak berbaris kat situ, pahala dia tu tak berbaris. Saya tak berbaris sebab kalau saya letak baris, contoh kebiasaannya dia memang akan jadi fa'alu. Ini kebiasaannya. Kan, tapi saya letakkan baris sebab saya tak nak mengganggu tanda tu. Kan, so kalau ada baris nanti orang akan ingat fa'alu. Kan nanti bila dia jumpa fa'alau, dia akan macam alamak bukan fa'alu. Bila dia jumpa fa'alau, dia kata alamak lain pula kan. So saya tak letakkan baris sebab tak nak bagi keliru nanti bila jumpa dalam Quran. So hanya fokus pada tanda yang dihijaukan tu saja, waw alif sukun. Yang depan tu kita jangan bimbang. Kok-kok lah di baris atas, tiba-tiba di baris depan tu, kita jangan bimbang. So sebab tu saya tak bariskan. Tapi kalau ikut nasyid yang Ajar Nuriyah kongsikan tu, memang yaf'ahum tu yaf'aluna, fa'alu yaf'aluna. Memang asal dia adalah fa'alu. Ni asal dia. Ya. Fa'alu. Cuma saya tak berikan tu sebab ada bentuk perbezaan yang lain. Takut kita dah hafal fa'alu, kan kita jumpa fa'alau. Alamak, lain pula daripada yang kita hafal. Kan. Sebab tu kita ingat dia punya tanda dia waw alif sukun di akhir perkataan, awal dia bukan ya ataupun ta. Dan ini sebenarnya untuk hum ni, fi'il madhi ni banyak guna dalam Quran. Dan ia mudah nanti untuk kita recognize dia dengan kita banyak buat latihan. Dan insyaAllah kita akan buat sama. Tapi yang ini rasa saya Ustaz kena tahu fathah lah Ustaz. Fathah. Kalau fa dhamma dia akan jadi mahdi majhul. Ya. Maf'ula, maf'alu. Fa'alu. Kenapa tu Ustaz senyap tu hilang kan? Dia hilang daripada radar. Ustaz dia hilang pada radar. Mana uji dia? Hujan lebat kot. Dia senyum-senyum seorang. Hujan lebat kot. Okey, ada ke? Okey, ada. Okey. Dah. Baik. Itu tadi terima kasih Haji Saz mengingatkan saya tadi. Baik, kita juga tak letakkan baris dia kan sebab nanti kita akan jumpa dia berbaris begini fu i lu. Kan. Ini tadi kita ada jumpa tak? Ada ni tadi kita jumpa. Fa'alu tadi. Kat mana kita jumpa tadi? Fa'ilu. Wasta'inu. Muf'ilu. Tak jumpa. Tadi perkataan ini. Ruziku. Dia samalah bentuk dengan fu'ilu. Fu'ilu, ruziku sama. So kalau saya kata dia adalah fa'alu, nanti bila jumpa bentuk macam ni fu'ilu, alamak, tanda sama waw alif kat belakang sukun kan, tapi depan baris lain. So depan ni barisnya tak apa. Kita tak kisah. So yang kita kisahkan tanda belakang tu. Sebab bila kita jumpa ruziku, makna dia tetap sama. Mereka telah tu memang ada. Cuma beza dia fi'il tu berbezalah. Ruziku direzekikan. Kalau rozaku mereka telah merezekikan. So beza dari segi pada pelaku dia lah Ustaz. Pelaku dia. Tapi mereka telah tu tetap ada, tak berubah. Mereka telah tu memang tetap ada. Daripada pasif kepada aktif. Aktif. Betul. Bentuk dia berbeza. Tapi mereka telah tu tetap ada. Sebab tu saya fokus pada tanda di waw alif sukun di akhir perkataan. Baris depan ni saya tak letakkan, hatta pada contoh nota pun saya tak letakkan. Kenapa? Sebab nanti dalam Quran ada berbeza-beza. Tak apa. Yang penting waw alif tu. Kalau saya letakkan fa'alu tadi kan, contoh saya letakkan fa'alu. Tiba-tiba kita jumpa utu. Alamak Ustaz, untut ni. Untut Ustaz. Kan? Dah tak boleh nak masuk dengan fa'alu.
Fa'alu juga kalau kita masuk dengan amilu, dah tak boleh masuk juga. Mim tu pada bawah, amilu. Berbeza juga. Kan, maka kita jangan kisahkan baris depan dia, kita fokus pada tanda yang diberikan sahaja. Waw alif sukun di akhir perkataan, awalnya bukan ya ataupun ta. InsyaAllah. Tapi kalau isim macam nama Muhammadin, Muhammadun, kenapa pula tu dia berbeza-beza? Tak adalah dia pelaku ataupun dilakukan kan? Betul. Beza isim bila jadi Muhammadin dan Muhammadun. Itu Haji Alim boleh jawab tu. Daripada Haji Stes kan. Beza Muhammadin dan Muhammadun, itu beza dia pada Muhammadan kadang Muhammadan. Muhammadan. Itu memang ada pada isim sahaja. Pada fi'il tak ada. Ada pada isim sahaja. Kenapa macam tu bagi dia Ustaz? Itu beza pada selawat kadang-kadang pening juga. Aku ni selawat betul ke tidak ni? Itu beza pada pelaku. Ya, silakan Haji Stes. Nanti saya sharekan yang itu Ustaz, yang apa tu, yang kita selawat tu nanti saya sharekan. Ada beza kalau itu yang saya cakap tadi, kalau dalam tu semua dia madhi. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada semua madhi dalam tu ataupun amal dalam tu. Nanti saya sharekan Ustaz, insya-Allah. Baik. Baik. Kenapa tapi untuk yalah, kenapa li mana la solla solli. Baik. Tapi untuk jawab secara ringkas, Muhammadun, kita ada Muhammadun, Muhammadan dan juga Muhammadin. Bezanya apa? Bila dia ada dua. Muhammadun pertama, dia boleh jadi pelaku. Dia yang buat. Dia akan berada depan Muhammadun. Dan kalau dia berada pada permulaan ayat, contoh Muhammad seorang yang pandai. So Muhammad tu dia berada pada permulaan ayat, dia kena baris depan. So tu bezalah. Bila dia baris atas, dia selalunya objek yang dibuat. Saya makan nasi. So Muhammadan, nasi tu dia kena baris atas kalau dalam bahasa Arab. So kalau dia baris bawah, itu maksud dia sesuatu yang dia disandarkan dengannya. Contoh nasi lemak. Kan, dia nasi lain. Bila sebut nasi lemak, dia lain. Sebut lemak saja lain. Kan. So dia yang bahagian belakang, lemak tu dia jadi baris bawah. So itu semua pada bahagian nahu nak menunjukkan siapa yang buat, dia pelaku ke ataupun dia yang diperlakukan ke ataupun dan sebagainya lah. Itu perbezaan pada nahu ataupun pada grammar. Rasa susah kan? Rasa macam susah kan, tapi tak mustahil. Tak mustahil untuk kita sampai pada peringkat itu. Sebab apa? Yang kita nak belajar ni nanti lepas kita dah habis kenal semua ni, kita akan sampai pada tahap itu dan kita nak kenal dia punya basic je, nak tahu siapa pembuat, apa yang dia buat. Itu saja pun dah cukup bagi kita perbezaan bila kita baca Quran, bila kita tahu dalam ayat itu siapa yang buat. Apa yang dia buat, siapa yang cakap, apa yang dia cakap. Dia cakap kepada siapa. Itu kalau kita boleh faham, waktu solat kita dah macam, itu yang bila imam baca, dia baca satu juzuk pun kita okey. Sebab kita macam dengar cerita. Kita tahu, siapa tengah cakap ni? Dia tengah cakap tentang siapa? Dia cakap tentang dia ni cakap apa? Itu kita tahu melalui dia punya baris, insya-Allah. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Kenapa? Kerana ini semua datangnya daripada Allah Azza wa Jalla dan kita tengah nak belajar perkataan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita rasa mustahil untuk kita boleh nak faham Quran, untuk tahu bahasa Arab Quran ini, dan kita rasa mustahil, rasa jauh sangat, sedangkan kita dulu daripada dalam perut sampai lahir, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi udara boleh bernapas dalam perut. Bila dah lahir, Allah bagi kita rezeki, ibu bapa yang baik bagi kita makan sampailah kita besar, kan? Boleh je kalau lahir tu mati, dalam perut mati, tak, tapi Allah jaga. Kan? Dan itu perkara yang mustahil manusia boleh lakukan. Manusia nak kata saya confirm akan jaga dia ni daripada kecil sampai besar, dia akan hidup, confirmnya. Tak boleh. Sebab apa? Tetap Allah yang tentukan boleh hidup ataupun tidak. Maka tak ada perkara yang mustahil. Dan selalunya perkara yang tak mustahil ni selalunya terjadi di Indonesia. Selalunya banyak perkara yang pelik-pelik kat Indonesia selalunya, kan.
Contohnya apa? Makanan pelik-pelik, tempat pelik-pelik, buat perangai pelik-pelik banyak kat Indonesia. Dan kat Indonesia juga antara perkara yang pelik dia apa? Orang umur 60 tahun, 70 tahun boleh hafal Quran. Itu benda yang pelik lah kan. Budak umur 5 tahun, 6 tahun dah habis hafal Quran. Budak umur 8, 9 tahun, buku nahu tu, buku grammar tu dah hafal dah, dia punya semua segala dia punya apa matan-matan dalam bahasa Arab semua dah hafal. Itu benda yang pelik yang berlaku di Indonesia. Dan ia juga tak mungkin tak mustahil untuk juga terjadi di Malaysia dan tak mustahil untuk terjadi pada diri kita. Jangan kita rasa jauh sangat nak boleh faham Quran ni. Jangan rasa jauh sangat. Sebab Allah tu boleh lakukan apa saja yang dia nak. InsyaAllah kita hanya perlu berusaha sahaja dan berdoa. Kita doa sambil kita berusaha. InsyaAllah kita ikhlas berusaha, kita bersungguh, Allah akan beri bantu. Kalau orang yang dia muda pun daripada umur 20 tahun belajar bahasa Al-Quran, kan Allah tak nak beri dia kefahaman. Dia belajarlah berapa puluh tahun pun takkan boleh nak faham. Orang yang kalau Allah beri keberkatan dalam hidup dia, dia memang bersungguh nak belajar Quran, nak faham Quran, maka dia belajar setahun, 2 tahun dah cukup boleh. Allah akan beri dia kefahaman, insya-Allah. Baik, itu saja saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua sudi meluangkan masa pada malam ini. Saya mohon maaf.